Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, sebelum memulakan kelas hari ini ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan dan saya harap dapat kerjasama daripada semua murid tahun 3 yang menyertai Google Meet Science. Okey, yang pertama, pastikan semua murid telah menutup mikrofon awak untuk mengelakkan gangguan suara sepanjang sesi penerangan nanti. Sila tutup mikrofon awak. Contohnya kat sini yang tak tutup lagi Sarfina Izzati. Jadi awak boleh tutup mikrofon awak dan awak buka mikrofon bila saya sebut nama awak untuk jawab soalan. Kalau saya tak sebut, awak jangan buka dahulu. Nanti kesian kawan-kawan yang lain. Okay, yang kedua, apabila nama awak dipanggil untuk jawab soalan, awak mestilah aktif menjawab soalan. Kalau cikgu panggil, dia tak nak jawab juga. Hari ni cikgu panggil tak nak jawab, seminggu lepas cikgu panggil pun dia tak jawab. Lepas ni cikgu tak panggil lagi lah kat dia. Sebab dia tak nak jawab soalan kan. Damia Kaisara boleh matikan mikrofon awak. Okay, dah Damia Kaisara. Dah matikan mikrofon. Cikgu boleh jawab. Tapi itulah awak nanti boleh buka juga mikrofon awak kan. Okey. Sebelum kita mulakan kelas hari ni, minggu lepas cikgu ada bagi satu kerja rumah untuk awak mengukur luas permukaan sekata. Kan kita ada buat satu homework, betul? Cikgu ada tinggalkan satu homework untuk awak jawab dahulu. Buku latihan aktiviti sains tahun 3 muka surat 55. Okay, muka surat 55 awak boleh buka. Okay, kita akan bincang sama-sama. Saya harap semua dah jawab lah. Jadi kalau saya panggil nama tu semua dah tahu dah. Dia dah jawab, dia boleh bagi jawapan dia. Okay. Okey, untuk muka surat 55 mengukur luas permukaan sekata. Okey, arahan dia gunting kertas petak 1 cm darab 1 cm di sebelah, tampalkan pada permukaan yang disediakan, kemudian kira bilangan yang memenuhi permukaan tersebut. Okey, saya pun buat macam awak buat. Okey, cikgu pun gunting sama-sama macam awak. Okey, untuk yang pertama ni awak dah nampak jawapan saya. Tak apalah, soalan yang pertama, luas untuk permukaan sekata yang pertama adalah 6 cm padu. 6 cm persegi, okey? Betul tak? Ada tak yang dapat jawapan lain? Okey, soalan nombor 2. Ni cikgu nak panggil jawapan nama dia. Okey, soalan nombor 2, Damir Amsyah. Ada Damir Amsyah, 3 dinamik. Ya. Okey, apa jawapan awak untuk soalan nombor 2? Berapa luas dia? Dah buat belum Damir Amsyah? 1 cm 3. Soalan nombor 2 1 cm 3? Besar permukaan sekata tu, takkan satu petak tu je yang memenuhi permukaan tu. Muka surat buku latihan Damir Amsyah, buku latihan muka surat 55. Ini homework minggu lepas yang cikgu kasih. 5. Buat tak? 5, soalan nombor 2 tau. Bukan soalan nombor 3. Okey, tak apalah Damir, cikgu panggil orang lain Okey, Syafiq Samsuri. 16 cm. Okey, 16 cm persegi. Ada kuasa 2 kan dekat centimeter tu. Jadi kita kena sebut lah.
Okey, luas permukaan untuk soalan nombor 2 adalah 16 cm persegi. Macam mana kita dapat 16? Ada 16 petak 1 cm kali 1 cm yang memenuhi permukaan rata soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, Damia Nadira. 5 sentimeter. 5 sentimeter. Okey, soalan nombor 3, saya nak ingatkan balik pada awak. Betul lah jawapan kawan awak cakap 5 cm persegi. Awak kena sebut persegi atau awak kena tulis dua kecil Damia Kaisara tutuplah mikrofon. Okey. Kena tulis dua kecil ataupun dalam bahasa matematik kita panggil dia kuasa 2. Bila ada sentimeter kuasa 2 ni kita sebut dia sebagai sentimeter persegi. Jadi kena sebut nama penuh dia lah. Kalau awak tulis 5 cm sahaja tanpa ada jawapan kuasa 2 ni, jawapan awak dikira salah. Jadi hati-hati. Kenapa ada cm, kuasa 2? Sebab kita darabkan 1 cm darab 1 cm. Ada 2 kali cm. Jadi dia tulislah sentimeter persegi. Ada 2 kali cm. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, Iris Alisha. Iris Alisha ada? Puluh sentimeter. 30 cm persegi. Jangan lupa sebutkan nama 2 ni. Kecil hati dia, awak tak nak sebut nama dia. 2 kuasa ni, kuasa 2 ni awak kena sebut sebagai persegi. 30 cm persegi. Jangan lupa, kena sebut. Kalau awak tak sebut atau awak tak tulis, jawapan awak memang salah. Okey. Yang paling bawah sekali, luas permukaan sekata boleh diukur menggunakan kertas petak bersaiz. Okey, Sarfina Izzati. M. Darab 1 cm. Apa? 1 cm darab 1 cm. Okey, 1 cm kali 1 cm. Okey, cikgu jelaskan tadi dah kat awak. Okey, sebab cm ni ada 2. 1 cm darab 1 cm. Ada 2 kali cm. Sebab tu ada jawapan dia sentimeter persegi ataupun dia tulis 2 kecil. Nanti awak akan jumpa sentimeter 3 kecil pula. Maksudnya ada 3 kali cm yang didarab. Sebab tu dia tulis 3 kecil pula. Kalau ni 2, jadi dia tulis 2 kecil. Awak kena gunakan ni dengan sebaiknya. Okey, kalau awak salah tulis, memang jawapan awak kurang tepat nanti. Okey. Okey, kita pergi kepada tajuk hari ni. Okey, tajuk hari ni kita nak belajar permukaan tidak sekata. Apa dia? Nak ambil dia sikit. Jadi mamak bukan baca. Oi.
Okey, hari ini kita masuk kepada tajuk baru. Ada 2 subtopik yang awak akan belajar. Menganggar luas permukaan tidak sekata dan isi padu. Dan isi padulah kita akan berkenalan dengan unit isi padu. Unit yang digunakan untuk mengukur isi padu. Okey, awak boleh buka buku teks awak. Okey, sebagai rujukan. Okey, tengok buku teks. Muka surat 83. Okey, sekejap ada masalah teknikal. Dia tak keluar dekat macam mana yang cikgu nampak. Cikgu, buku surat berapa? Buku teks tahun 3, muka surat 83. Okey, muka surat 83. Okey, sekejap cikgu nak tengok dulu. Okey, menganggar luas permukaan tidak sekata dan isi padu. Okey, isi padu ni lagi satu subtopik selain daripada luas, masih juga menggunakan pengiraan matematik. Okey, jom kita tengok. Okey, permukaan tidak sekata ni kita boleh anggarkan menggunakan kertas graf, kertas petak 1 cm kali 1 cm ataupun kertas graf. Okey, kita boleh menganggar luas permukaan yang tak sekata menggunakan sama ada kita pilih kertas petak ataupun kertas graf. Okey. Baru digerak pula. Okey, kertas graf ialah kertas yang bergaris berpetak-petak segi 4 seperti yang cikgu dah share pada awak pada minggu lepas. Cikgu cuba juga cari kertas graf, tapi disebabkan banyak kedai buku yang tutup, susah kita nak dapatkan kertas graf semasa PKP ni lah. Okey, nanti bila dah naik sekolah saya akan buatkan aktiviti menggunakan kertas graf. Okey. Nyatakan contoh objek yang mempunyai permukaan tidak sekata. Okey, siapa yang nak bagi contoh objek yang mempunyai permukaan tidak sekata? Awak boleh tekan butang angkat tangan tu Ada yang nak bagi contoh permukaan tidak sekata? Objek yang mempunyai permukaan tidak sekata. Tak ada cikgu sebut nama lah. Okay, Amirul Amir Ashraf. Contoh permukaan tidak sekata. Ada tak? Jumpa tak contoh permukaan tidak sekata? Ya, ada tak kawan-kawan yang nak bantu Amirul Amir Ashraf? Saya, Nur Izzatul Aisyah. Okay, Izzatul Aisyah. Jawapan dia daun. Okey, daun. Okey, selain daripada daun. Okey, daun dia ada permukaan yang tidak sekata. Okey, Damia Kaisara. Bantal. Apa dia? Bantal. Bantal. Bantal pun kita kena tengoklah, kalau bantal yang segi 4 dia adalah permukaan sekata. Tapi kalau bantal tu bentuk penyu ke, bentuk hati, itu permukaan tidak sekata
Okey, lain? Bunga. Batu. Kita. Tapak tangan. Donat. Botol. Tapak selain. Okey, bunga. Okey dah. Terima kasih. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, dia ada kasih contoh kat situ tapak Sulaiman. Okey, saya ulang balik yang buka mikrofon boleh matikan lah. Okey. Kalau bentuk tak sekata ni dia ada penjuru lah, ada bentuk-bentuk yang tak sama panjang, tak sama lebar. Okey, jadi untuk permukaan yang tak sekata kita boleh guna sama ada petak 1 cm kali 1 cm ataupun lebih mudah kita gunakan sahaja kertas graf. Okey, yang seterusnya. Okey, mari kita menganggar permukaan tidak sekata. Kita menggunakan perkataan anggaran sebab permukaan ini tidak sekata. Berbanding permukaan sekata, kita boleh dapat jawapan yang tepat. Okey, kalau permukaan tidak sekata ni susah untuk kita dapat jawapan yang tepat dan jawapan setiap orang tak sama dia akan berbeza. Okey, kita tengok situasi 1. Okey, Langgi dan Kina ingin menganggar luas permukaan sehelai daun. Okey, awak boleh tengok dekat muka surat 84 buku teks awak. Okey, dua orang kawan ni nak menganggar luas permukaan daun. Okey, mungkin daun yang Langgi dapat tidak sama saiz dia dengan daun yang Kina dapat. Okey, saiz mereka berbeza permukaan yang tak sekata ni dia ada saiz yang berbeza. Okey, mari kita tengok macam mana cara untuk menganggar. Okey, langkah pertama, okey, kotak kecil-kecil kat belakang yang awak nampak ni adalah kotak kertas graf. Okey, ini adalah kertas graf. Jadi langkah pertama, tekap dan lakarkan bentuk daun pada kertas graf terlebih dahulu. Okey, Auni Fatia ada masalah ke? Cikgu, kertas keras yang ni ke? Dia kertas graf, bukan papan yang kita boleh gunting-gunting ke apa Alas papan tu bukan, dia kertas, dia sehelai kertas. Kalau awak ada kakak-kakak awak punya, awak boleh tengok lah. Biasanya murid sekolah menengah dia memang pakai kertas graf. Okey. Nanti kalau kita dah naik sekolah ataupun ada kemudahan untuk apa-apa urusan pengambilan bahan dekat sekolah, kita boleh buat sebenarnya aktiviti ni. Okey, buat masa ni awak tengok dululah dalam buku teks Okey, langkah pertama, tekap dan lakarkan bentuk daun pada kertas graf terlebih dahulu. Okey, ambil bentuk daun ni awak tekap pada atas kertas graf. Okey, kemudian perhatikan langkah yang kedua. Tandakan warna merah, ini dia tanda warna merah lah, tapi kalau awak nak guna warna lain pun boleh. Tapi ingat gunakan warna yang berbeza untuk awak mudah kenal pastilah. Okey, tandakan warna merah pada petak penuh. Okey, tengok petak penuh ni, kawasan yang kita lorek tu yang penuh semuanya Langgi dan Kina dia warnakan dengan warna merah, dia tandakan dengan warna merah. Okey, pada petak separuh, okey, petak separuh dan lebih daripada separuh. Okey, lebih separuh penuh, dia tandakan dengan warna biru. Okey, awak boleh tengok sendirilah. Okey, macam warna biru yang hujung ni yang cikgu tunjuk ni, dia tak penuh tapi dia lebih daripada separuh. Jadi kita boleh tandakanlah warna biru. Okay, kalau dekat bawah ni, dekat tangkai daun ni, dia tidak separuh dan tidak lebih daripada separuh. Jadi kita tak tandakan apa-apa. Okay, kita perlu tandakan petak penuh, petak separuh dan petak lebih penuh separuh tu. Okay, kemudian baru kita kira bilangan yang kita dah tanda. Okay, kita kira dan tandakan. Jadi kita dapat jawapan dia, luas permukaan daun ni adalah 15 cm persegi seperti yang dinyatakan dalam buku teks awak. Okay, anggaran luas permukaan daun ialah 15 cm persegi. Dia tulis anggaran, dia tak tulis jawapan tepat dia. Sebab ini berbeza-beza. Mungkin dia buat 15, awak buat mungkin dapat lain lah. Tapi masih lagi dalam unit sentimeter persegi.
Kejap Okey. Jadi untuk aktiviti menganggar luas permukaan tidak sekata, cikgu nak awak ambil masa dalam 10 minit sahaja. Okey, 10 minit sahaja. Buat sekarang depan saya muka surat 56, buku aktiviti muka surat 56. Okey, awak boleh tengok buku aktiviti muka surat 56. Sila tuliskan tarikh hari ini 6 Julai 2021. Okey, tuliskan tarikh hari ini 6 Julai 2021. Cikgu nak kena lukis ke? Sabar, dengar dulu arahan yang saya bagi. Okey. Okey, tuliskan tarikh dan hari pada hari ini. Okey, tengok arahan dia. Tekap dan lakarkan tapak tangan kamu pada rajah di bawah. Okey, tekap dan lakarkan tapak tangan kamu pada rajah di bawah. Okey, rajah di bawah ni adalah petak 1 cm kali 1 cm. Jadi awak letaklah tangan awak dekat atas tapak, dekat atas ni. Okey, dan awak lakarkan. Pastikan tangan awak tu memenuhi petak-petak ni lah. Okey, jangan ke tepi-tepi ke apa. Okey, awak lakarkan. Lakarkan tapak tangan awak. Kemudian awak gunakan pensel warna biru dan warna merah untuk tanda kawasan tu lah. Okey, warna merah untuk petak yang penuh, maksudnya lakaran tu penuh pada petak tu. Dan warna biru untuk petak separuh dan lebih separuh penuh. Okey, saya kasih masa 10 minit dari sekarang. Awak boleh mula buat sekarang. Cikgu guna tangan kanan ke? Kalau awak tulis tangan kanan, gunalah tangan kiri. Kalau awak menulis guna tangan kiri, tekap tangan kanan. Yang memudahkan awak untuk menekap. Nak. Cikgu, yang biru penuh ke yang merah penuh? Warna merah untuk petak penuh. Warna biru untuk petak separuh dan lebih separuh. Bukan warna kan, tanda sahaja. Awak boleh tengok buku teks muka surat 84. Macam mana dia menganggarkan kawasan lakaran daun tu. Okey, tanda sahaja, jangan warnakan. Cikgu, kalau nak lukis daun boleh ke? Tak boleh, soalan dia tapak tangan awak. Jadi awak lukis tapak tangan awak sahaja. Baca soalan tu, tekap dan lakarkan tapak tangan. Cikgu, Ya. yang ni kena guna pensel ke pensel warna? Pensel warna lah sebab dia cakap warna merah kan. Kita warna merah mestilah guna pensel warna. Ambil pensel warna, tandakan warna merah untuk penuh dan warna biru untuk
Petak separuh penuh atau lebih daripada separuh. Apa dia? Mana nak apa? Apa dia tu? Apa? Cikgu dah siap. Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan awak. Saya nampak lagi beberapa orang yang sedang buat. Jawapan setiap orang tak sama ya, sebab saiz tangan kita pun tak sama. Jadi awak jangan dengar jawapan kawan awak terus padam. Tak, saiz dia berbeza. Itu mak. Terima kasih. Syamil mana nak? Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Okey, kejap ya. Cikgu Syaira. Dekat boleh Dah siap. ke? Cikgu dah siap. Kejap ya, ada Siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Okey. Dah siap. Kejap Gina, mak tak nampak. Okey, cikgu nak dengar, nak tengok beberapa jawapan daripada murid-murid tahun 3. Dalam ni ada 3 kelas kan. Jadi nama yang cikgu panggil ni boleh sebutkan anggaran luas tapak tangan awak tu. Nanti gambar tapak tangan tu awak boleh minta mak awak ambil gambar dan hantar pada saya lah. Okey, saya nak dengar jawapan daripada Najah Azahra. Mana Najah? Najah? Cikgu tak siap lagi. Oh, tak siap lagi. Okey, tak apalah. Ashraf Fahim. Lagi.
Tak siap lagi. Okey, tak apa, kita bagi lagi 3 minit untuk kawan-kawan awak siapkan. Jadi cikgu boleh dengar jawapan semua. Kenapa? Darwish dah siap, Darwish? Okey, Ahmad Hanif. Berapakah anggaran luas permukaan tapak tangan awak? 14 cm persegi. 14 cm persegi. Ya, bolehlah sebab awak pun baru tahun 3 kan? Okey, Muhammad Ahmad Rafiq. 109. 109? 109 cm 2. 109 cm persegi. Okey, tak apa. Nanti yang dah buat ni semua, awak hantar gambar pada saya. Okey, saya akan tengok lah betul tak cara awak kira tu. Kalau salah nanti saya akan respon balik lah. Okey, Amirul Danish. Dua cm per 2 cm. Apa 2 cm je tapak besar tapak tangan awak? Tu besar tapak tangan ke besar jari tu? 2 cm tu. Mustahil lah boleh 2 cm. Okey, Aina Amni. Mana Aina? Saya. Mana Aina? Cikgu tak nampak pun muka. Berapa luas permukaan tapak tangan awak? Kejap. Okey, Nuha Marisa. Belum siap. Okey, Sri Dayana. Dia dah angkat tangan banyak kali dah. 65 cm. 65 cm apa? Square 65 cm persegi. Mana ada cikgu ajar square semua? 65 cm persegi. Norisha? $122 cm persegi. Okey, tak apa. Nanti hantar gambar. Cikgu tengok betul tak 122 besar sangat. Amir Haris. 85 cm persegi. Okey, 85 cm persegi. Adam Koyum? 56 cm persegi. 56 cm persegi. Darwish dah siap, Darwish? Darwish dah siap? Berapa Darwish permukaan tapak tangan awak? Luas permukaan tapak tangan? Belum siap? Okey, tak apa. Yang dah buat ni nanti awak ambil gambar, minta tolong mak atau ayah awak, nanti tolong hantar pada saya lah. Okey, saya semak. Sekiranya salah, saya akan inform. Kalau yang betul, cikgu tak akan respon apa-apalah. Okey, kita sambung lagi dengan tajuk hari ni. Okey, yang seterusnya kita nak sambung. Okey, tajuk yang seterusnya isi padu. Okey.
Tolong tutup mikrofonnya untuk elakkan gangguan suara. Okey, isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Okey, ruang dalam yang kita boleh isikan dengan sesuatu pepejal. Contoh pepejal ni benda yang keras lah. Bola, batu. Okey, itu kita sebut sebagai pepejal. Kalau cecair, semua bentuk air. Bentuk yang cair lah. Okay, air, minyak, lotion, kita sebut sebagai cecair ataupun gas. Okay, gas ni yang paling senang awak boleh nampak kat rumah awak, tong gas tu lah. Okay, jadi tong gas tu kan dia ada bekas dia warna kuning, warna merah, itu adalah bekas yang boleh mengisikan isi padu gas tu. Okay, contoh botol air awak isi air, jadi apa banyak air yang boleh isi dalam botol air. Kita sebut dia sebagai isi padu. Mak tak nak makan jaga kakak je. Okey. Unit isi padu dia sama macam luas, dia ada unit dia sendiri. Okey, yang pertama mililiter ataupun simbol dia adalah ml. Okey. Yang kedua liter, simbol dia adalah L. Okay, L kecil tak boleh tulis L besar ataupun awak boleh tulis L cantik, iaitu tulisan berangkai itulah, L yang tulisan berangkai. Awak boleh tengok buku teks muka surat 85. Okay, dan unit yang seterusnya adalah meter padu. Okay, M kuasa 3. Okay, meter padu. Dia ada M kuasa 3. Ini adalah 3 unit yang kita gunakan untuk mengukur isi padu. Okey. Contoh penggunaan unit isi padu. Okey, yang pertama mililiter. Tak ada siapa. Itu. Okey, mililiter. Okey, mililiter contoh penggunaan dia awak boleh tengok pada susu kotak ataupun apa-apa air kotak kecil. Okey, kotak kecil tu dia menggunakan unit ml. Unit mililiter ni untuk ruangan isi padu yang kecil lah. Kita boleh guna unit ml. Okey, yang kedua unit liter. Okey, liter. Okey, contoh dia isi padu air botol besar, botol yang panjang tu kita sebut dia dalam unit liter kan. Kalau botol panjang tu kita jumpa, kita tengok dekat label tu dia tulis 1.5 liter. Ataupun kita boleh tengok pada botol minyak. Okey, 2 liter minyak masak lah. Okey, 2 liter. Okey, kalau ayah awak pergi isi minyak dekat minyak kereta dekat Petronas ataupun mana-mana pam minyak, unit yang dia tuliskan dekat skrin tu pun dia tulis liter. Jadi liter ni untuk yang sederhana besar lah ruangan dia. Okey, yang seterusnya meter padu M kuasa 3. Kita tak sebut M kuasa 3, kita sebut dia sebagai meter padu. Okey, contoh kegunaan dia isi padu tangki air. Okey, tangki air ni ruang dalam dia sangat besar. Okey, jadi dia boleh isi banyak pepejal, banyak cecair atau banyak gas. Jadi unit yang kita gunakan adalah meter padu. Okey. Meter padu. Okey, awak boleh tengoklah kalau kat rumah awak tu ada tangki air dekat atas yang warna hitam tu, kita sebut dia kita sebut unit dia adalah meter padu. Sama juga dengan kolam renang. Kalau kolam renang yang mak awak beli yang besar sangat tu, okay, kita sebut jumlah bilang kita gunakan unit dia adalah meter padu. Okey. Okey, mari kita teka untuk slot yang terakhir. Okey, yang pertama. Okey, ini gambar apa ni? Arisha Nordamia. Mana Arisha Nordamia? Arisha Nordamia mana? Arisha Nordamia. Tak ada. Puteri Elisa? Mak tak nak. Mana ajar kakak? Suntik. Suntik.
Siapa tahu ni? Cuba angkat tangan. Nurisha. Pichagari. Tadi cikgu panggil nama Elisa, dia tak nak sebut. Pichagari. Bukan suntik. Okay, nama dia Pichagari. Okey, apakah unit yang kita boleh gunakan untuk Pichagari ni? Ilfira? Mak tak nak ajar kakak. Okey, apa unit yang kita boleh gunakan Ilfira untuk Pichagari ni? Tadi kita dah belajar 3 unit, mililiter, liter dan meter padu. Okay, kalau untuk Pichagari ni kita nak suka ubat. Okay, jadi apakah unit yang kita boleh gunakan untuk Pichagari ni? Mililiter. Mililiter sebab ruangan dia kecil. Okay, ruangan dia kecil, ruangan kat dalam ni kecil. Jadi kita boleh ambil cecair pun yang sedikit sajalah, sebab tu orang guna Pichagari ni untuk bagi ubat ataupun buat injection dekat awak lah. Okay, kita gunakan dos ubat yang sedikit. Okay, yang kedua, gambar jak. Okay, jak sukatan. Okay, jak sukatan ni apakah unit yang kita boleh gunakan untuk jak ni? Liter. Kita boleh gunakan unit liter. Jak air awak, jak kat rumah awak yang besar tu, kita boleh guna unit liter lah. Okey, yang ketiga, kolam renang. Ini bukan kolam renang yang kita boleh isi air semula tu, ni yang memang dah siap bina. Okey, Anis sudah Meter padu. Okey, unit yang boleh digunakan adalah meter padu. Okey, untuk kita mengukur isi padu air yang boleh diisi dalam kolam renang. Okey, itu sahaja untuk sisi PDPR Sains pada hari ini. Okey, kita ada belajar 2 perkara. Yang pertama, cara untuk kita menganggap permukaan tidak sekata. Ada 2 cara. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai unit isi padu. Okey, cikgu nak tanya beberapa soalan sebelum kita tinggalkan kelas hari ini. Okey, Fatma Azahra. Okey, Fatma Azahra, apakah sebutkan satu kaedah untuk kita menganggap permukaan tidak sekata? Tak, kaedah yang kita gunakan untuk menganggap permukaan tidak sekata. Ada 2 kaedah tadi. Itu unit. Okey, ada sesiapa yang nak bantu Fatma Azahra? Amirul Amir Ashraf? Batu. Apa? Batu. Batu? Okey, saya bagi satu clue Ni Fatih ada jawapan. Apa kaedah? Bantai. Itu contoh permukaan tidak sekata. Kaedah dia yang pertama, kita boleh gunakan kertas petak 1 cm kali 1 cm. Okay, selain daripada kertas petak, apa lagi kaedah yang kita boleh gunakan? Kertas graf. Kertas graf. Okey, ada 2 kaedah kita mengukur permukaan tidak sekata. Okey, yang pertama, kertas petak 1 cm kali 1 cm macam yang awak guna untuk ukur tapak tangan awak tadi. Dan yang kedua, kita boleh gunakan kertas graf. Okey, sebutkan ada 3 unit untuk kita gunakan mengukur isi padu. Okey, sebutkan salah satu daripada 3 unit tersebut. Okey, sama. Mililiter. Okey, mililiter lagi.
Liter. Okey, mililiter, meter padu, lagi satu. Mililiter. Meter padu. Mililiter, padu. mililiter, liter dan meter padu. Okey, itu 3 unit yang kita gunakan untuk mengukur isi padu. Okey, minggu depan kita akan sambung pada tajuk mengukur isi padu kotak lohong. Okey, kita akan sambung pada minggu depan. Okey, itu sahaja untuk PDPR hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada. Tak. No. Okey, itu sahaja dari saya sekian. Terima kasih atas soalan.